Azri Ada. Nurul Najiha. Ada sir, saya. Sarawanan, okey. Okey, boleh mula. Okey, silakan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Akmal alias Buang bin Rajikun dan rakan-rakan sekalian. Saya daripada Guru 8 pada hari ini ingin membentangkan tentang tajuk kepentingan rukun negara dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat berbilang bangsa. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya, Muhammad Kuzari bin Mazlan dengan nombor metrik B09191 0374 dan rakan-rakan saya sekalian. Next. Okay. Seterusnya kita masuk pada bab 1 iaitu pengenalan. Rukun negara merupakan kepentingan dalam membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang bangsa. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Okey, seterusnya. Okey, di sebalik makna prinsip rukun negara. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia iaitu kaum Melayu dan kaum Cina. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Terdapat 5 asas rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua kesetiaan kepada raja dan negara, yang ketiga keluhuran perlembagaan, yang keempat kedaulatan undang-undang, yang kelima kesopanan dan kesusilaan. Next. Teruskan. Okey, untuk tajuk kita iaitu penyataan masalah. Kepentingan rukun negara menjadi satu cabaran utama yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia pada masa kini. Isu kepentingan rukun negara merupakan salah satu cabaran utama untuk mencapai wawasan 2020 yang berbunyi mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, yang mempunyai penghayatan yang mendalam tentang rukun negara dalam membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang bangsa. Next. Okey, objektif kajian yang kami lakukan ialah ada 2 iaitu objektif umum dan objektif khusus. Untuk objektif umum, menganalisi persepsi di kalangan masyarakat mengenai kefahaman kepentingan rukun negara dalam membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang bangsa. Okey, untuk objektif khusus, tajuk kami melihat dan menganalisa tahap kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap kepentingan rukun negara. Yang kedua, bagaimana rukun negara memberi impak dalam usaha menyuburkan lagi kesedaran dan pemahaman tentang kepentingan rukun negara dalam membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang bangsa. Next. Kita boleh dengar saya? Boleh? Silakan. Okey, saya Muhammad Amir Azri bin Nasaruddin sekarang akan membentangkan tentang tinjauan literature yang telah dilakukan untuk menulis laporan ini. Ada 3 sumber yang menjadi rujukan dalam penulisan ini. Buku yang pertama adalah daripada buku yang bertajuk Etika yang dikarang oleh K. Burtons. Buku ini mengisahkan tentang penghayatan konsep etika menurut turutan peradaban yang muncul sejak awal sejarah perkembangan manusia moden. Isu perpaduan adalah selalunya rumit dan menurut buku ini, sejarah dan budaya masyarakat selalunya akan mengajarkan kepada golongan muda tentang perkara yang baik dan perkara yang buruk. Okay, next ya. Next slide. Sumber rujukan yang seterusnya adalah dari buku karangan oleh Wan Nur Hasniah. Dari buku ini, kronologi tentang peristiwa rusuhan 13 Mei 1969 telah banyak memberi iktibar kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu
Ia juga mengajarkan tentang pentingnya kerjasama antara semua kelompok kaum dalam sesebuah masyarakat majmuk untuk membentuk perpaduan dalam negara. Buku yang dimaksudkan adalah buku Peradaban dan Perkauman di Malaysia, Hubungan Etnik Melayu Cina yang dikarang oleh Wan Nur Hasniah. Okey, seterusnya. Ini pula adalah rujukan yang terakhir, iaitu artikel yang ditulis oleh Abdul Rahman. Artikelnya adalah bertajuk Sejarah Perkembangan Politik Negara. Kronologi tentang terjadinya rusuhan 13 Mei sekali lagi telah diceritakan dengan lebih lanjut dan lebih jelas di dalam artikel ini. Parti politik berbalah sesama sendiri, lalu perkara ini telah menggugat kestabilan negara pada masa itu. Perkara ini memaksa yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat 3 hari selepas rusuhan 13 Mei itu berlaku, setelah tragedi itu berlarutan. Okey dah. Okey. Boleh dengar? Dengar. Silakan. Okey, untuk bab 3, saya Nurul Najihah binti Mat Sani, nombor matrik saya B0919100347, akan menerangkan mengenai metodologi kajian. Metodologi kajian ini dibuat untuk meliputi cara atau kaedah bagi mencapai objektif dan matlamat kepada tajuk ini. Metodologi kajian telah dilakukan secara bersistematik dan terarah kepada untuk mencapai objektif tersebut. Seterusnya, carta proses kajian. Yang pertama, kajian awal yang telah dilakukan bagi mengenali populasi dan persempelan yang telah dilakukan. Persempelan ialah sebahagian pecahan daripada satu populasi, sebagai contoh kaum. Manakala populasi pula merujuk kepada individu, objek atau benda kajian yang mempunyai ciri-ciri sama untuk diuji, seperti rakyat Malaysia daripada lingkungan 18 hingga 50 tahun. Yang kedua, penyediaan borang soal selidik dan soal ujian yang merujuk kepada berkaitan dengan prinsip rukun negara, kehidupan bermasyarakat dan corak pergaulan atau sifat ambil berat terhadap institusi pembangunan negara. Yang ketiga, soal selidik, ujian dan pemerhatian. Kami telah melakukan tiga corak soal selidik. Yang pertama, borang edaran secara online. Yang kedua, pendapat, cadangan dan bagi tujuan ujian kefahaman tentang rukun negara. Yang nombor 3, pemerhatian melalui laman sesawang, yang mana kita dapat melihat cara rakyat Malaysia berkomunikasi ataupun berinteraksi antara satu sama lain. Yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan setelah tindak balas oleh responden diberikan. Kami telah mengumpul data responden yang berkaitan dengan kenegaraan. Yang kedua, soalan yang kami berikan semasa soal selidik tidak mempunyai had masa, dan responden juga terbuka untuk merujuk mana-mana rujukan bagi menjawab soalan yang kami berikan. Nombor 5, analisis data. Analisis data ini kami lakukan bertujuan untuk mendapat dengan lebih jelaslah beberapa orang ataupun jawapan yang diberikan. Yang keenam, keputusan yang kami dapat daripada hasil soal selidik yang kami lakukan terbahagi kepada 3 jenis keputusan: betul, salah, setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Yang terakhir, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan tidak menjawab. Yang terakhir, rumusan dan cadangan. Rumusan dan cadangan ini kami dapat simpulkan melalui soalan-soalan yang mana merujuk kepada pendapat-pendapat yang responden berikan. Okay, saya jelaskan juga mengenai responden yang kami soalan edaran yang telah kami berikan. Soalan yang kami berikan kepada kaum Melayu iaitu 25 orang,
China 20 orang, India 20 orang, Bumi Putra iaitu Sabah dan Sarawak 20 orang, lain-lain kategori terbahagi kepada 15 orang. Jadi jumlah kesemua responden kami ialah 100 orang. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Aliza Assalamualaikum. Nazira akan membentangkan bab 4 iaitu dapatan kajian. Bahagian ini menunjukkan hasil dapatan kajian yang diperoleh melalui kaji sidik menerusi dalam talian. Bagi mengkaji kefahaman dan pandangan masyarakat mengenai kepentingan rukun negara, atas sini je. Rukun negara dalam membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang bangsa, seramai 100 orang responden telah mengisi kaji sidik ini. Seramai 54 orang responden lelaki dan 45 orang perempuan. Bilangan jantina ini adalah seimbang dan ianya lagi memudahkan supaya tak nampak memihak kepada satu gender saja dan tak berlaku salah faham. Kalau perbezaan gender yang ketara ini, Umur yang menjawab soalan ini adalah di kalangan 20 tahun ke bawah sehingga 50 tahun ke atas dan kekerapan yang paling tinggi menjawab soalan ini adalah di antara umur 21 hingga 30 tahun. Kaji sidik ini mempunyai 4 bahagian iaitu pertama adalah kefahaman dan penghayatan individu dalam prinsip rukun negara. Next. Tak lagi. Okey, kefahaman dan penghayatan individu dalam prinsip rukun negara. Yang pertama adalah salah satu prinsip yang terdapat dalam rukun negara dan soalan ni semua yang berikan jawapan dengan tepat. Ini bukti mereka sebagai rakyat Malaysia yang berjiwa patriotik dan mengingati sejarah negara. Soalan kedua iaitu rukun negara dibentuk pada 31 Ogos 1970 dan 91 orang yang jawab dengan betul. Soalan tiga, objektif rukun negara dibentuk adalah bagi mencapai perpaduan masyarakat yang lebih erat, pembentukan negara demokratik dan mengelak masalah perkauman. Tiada yang memilih jawapan syarat menjadi rakyat Malaysia. Ini jelas bukti mereka sebagai rakyat Malaysia memahami objektif rukun negara dan mempraktikannya. Soalan empat, proses mengundi pilihan raya adalah boleh dikategorikan dalam penghayatan rukun negara dan ramai menyetujuinya. Pemilihan ini adalah syarat penting kepada pemimpin dan warga Malaysia betapa rakyatnya berbilang kaum, berbilang agama, berbilang budaya, berbilang bahasa memerlukan satu pegangan untuk hidup secara rukun dan damai iaitu prinsip rukun negara. Soalan 5, setiap individu Malaysia perlu mempunyai semangat cinta akan negara supaya negara tidak dijajah, pemangkin kepada kemajuan negara dan memelihara sejarah negara. Bahagian B. Next. Bahagian B pula adalah tahap kefahaman masyarakat mengenai kepentingan rukun negara. Yang pertama, interaksi antara kaum, kekerapan yang menjawabnya adalah selesa. Kedua, responden juga bersetuju untuk menghulurkan bantuan tanpa mengira kaum dan saling menghormati agama dan budaya masing-masing. Ketiga, punca timbul sifat resis ini responden bersetuju oleh kerana perbezaan kefahaman politik dan perbezaan bahasa. Keempat, nilai murni yang diterapkan dalam ajaran agama di negara Malaysia adalah bersopan santun dan kehidupan berjiran. Next, bahagian C. Bahagian C ialah faktor prinsip rukun negara diambil ringan dalam perkembangan etika dan peradaban. Pertama, kekerapan setuju adalah tinggi bahawa nilai murni semakin terhakis dalam masyarakat. Yang kedua, prinsip rukun negara hanya diterapkan di zaman persekolahan dan kekerapan yang setuju adalah tinggi. Bagi mengekalkan prinsip rukun negara, apabila menempuh alam pekerjaan dan haruslah setiap pihak mengambil tugas masing-masing seperti melaksanakan pertandingan melukis poster, video pendek, menulis esei, pengucapan awam dan membuat moral yang berkaitan dengan elemen rukun negara. Ketiga, rukun negara ni masih relevan di alam permodenan negara. Contoh terdekat pada masa kini, terdapat wabak penyakit COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia dan seluruh warga Malaysia juga turut bekerjasama dalam membantu mencegah penyakit ini.
Bukan sahaja dalam usaha menamatkan terus wabak tetapi juga untuk memulihkan lagi semula ekonomi dan kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik serta selesa. Maka Malaysia Prihatin ini sebenarnya tanda dan kayu ukur bagi mengukuhkan kembali asas-asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia yang termaktub dalam rukun negara. Yang keempat, semakin ramai rakyat Malaysia berhijrah ke luar negara sehingga jati diri sebagai anak Malaysia ni semakin dilupakan. Walaupun populasi rakyat Malaysia ramai yang meletak dekat luar negara, tapi rasa cinta dorang terhadap negara ni Malaysia masih utuh dan mereka masih ambil tahu tentang perkembangan isu semasa di Malaysia. Contoh macam Amalina membantu Ainul Madia untuk dapatkan rawatan terbaik dekat London sampailah dia sembuh, dan ada yang tubuhkan NGO di negara mereka bagi membantu Malaysia di sana. Kelima, responden juga bersetuju bahawa akibat daripada berlakunya jurang pendidikan, ekonomi dan status kehidupan, prinsip rukun negara sudah mula dilupakan sedikit demi sedikit. Kaedah pembelajaran ekonomi dan status kehidupan yang berbeza sesuai diaplikasikan di dalam apa jua platform bukan sahaja menarik minat mereka tapi juga dapat membuatkan mereka lebih memahami isi kandungan rukun negara tidak kira sama ada kaum minoriti ataupun majoriti. Dan akhir sekali, bahagian D. Bahagian D iaitu langkah memupukkan kesedaran terhadap kepentingan rukun negara. Pertama adalah menghayati prinsip rukun negara dalam diri individu dengan mengadakan kempen cintai negara dan bersama menghayati prinsip rukun negara serta membanyakkan lagi membaca buku-buku mengenai sejarah. Yang kedua adalah menjelaskan pendidikan sivik dan kewarganegaraan di peringkat sekolah dan universiti. Ketiga, tanggungjawab dan peranan ibu bapa, guru dalam mendidik anak-anak. Keempat, peranan institut kerajaan seperti membuat anjuran program cintai negara di peringkat kebangsaan. Dan akhir sekali iaitu kelima, inisiatif atau tanggungjawab daripada diri masyarakat Malaysia sendiri. Dah, ada lagi? Siapa yang belum? Sarawanan belum? Sarah tak dengar. Tak dengar? Sarah Valen. Okey. Sarang Cik tak dengar? Kenapa dengar? Okey. Cik, nama saya Sarunan. Sekarang saya nak bentang tentang kesimpulan, iaitu setiap anggota masyarakat seharusnya menghayati prinsip rukun negara agar perpaduan dan keselamatan di negara ini sentiasa terjaga. Rukun negara amat perlu dihayati bagi mendidik jiwa ke arah semangat patriotisme. Najia? Tu? Selain itu, saya nak bentang tentang cadangan dan langkah-langkah untuk tentang kepentingan dan dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat berbilang bangsa. Satu, mengadakan kempen kesedaran. Dua, mengadakan kempen kesedaran ini untuk menanamkan dan menghayati prinsip rukun negara dalam diri individu. Selain itu, melalui pendidikan memastikan warga pendidik khususnya para pelajar dapat memahami dan menghormati prinsip rukun negara. Seterusnya, peranan media massa. Seperti TV dan internet boleh menyiarkan iklan dan program yang memberi kesedaran kepada penonton untuk menghayati prinsip rukun negara. Yang keempat, peranan kerajaan. Peranan kerajaan sememangnya mempunyai tanggungjawab yang besar bagi memastikan rakyat di negara ini sentiasa menghayati prinsip rukun negara. Akhirnya, peranan ibu bapa. Ibu bapa bertanggungjawab mendidik anak-anak mereka supaya memahami dan menghayati prinsip rukun negara. Terima kasih, Encik. Okey.
nak tanya, bagaimana cara untuk menyelami hati nurani anak muda dalam menghayati rukun negara? Siapa-siapa Cik, boleh jawab? kita boleh menyiarkan iklan, Cik. Dalam iklan dia orang boleh tengok dan Masalahnya dia orang tak tengok iklan pun. Mungkin dengan cara mendekatkan diri dengan menggunakan laman media sosial ataupun aktiviti-aktiviti yang anak muda lebih suka sekarang ni. Contohnya macam game show ataupun sebagainya. Game show Lagi? Pada pendapat saya, melalui media sosial dan aktiviti yang dianjurkan di sekolah dan universiti. Sebab kebanyakan student dia anak muda dia akan libatkan diri dia dengan pelbagai aktiviti di universiti, di sekolah. Daripada situ kita dapat mengeratkan hubungan antara kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Lain ada? Okay. Terlalu ramai bukan warga negara Malaysia tinggal di Malaysia, khususnya pekerja-pekerja luar negara yang bekerja di Malaysia, Bangladesh, Indonesia dan lain-lain lah. Apakah mereka ni tertakluk kepada rukun negara ataupun tidak? Pada pendapat saya, bila dia dah sampai di Malaysia, dia still tertakluk kepada rukun negara. Sebab bila kita dah masuk sesuatu negara, kita kena ikut undang-undang dan kedaulatan sebuah negara tersebut. Jadi pada warga negara asing, dia kena hormat perlembagaan, kerajaan dan undang-undang negara Malaysia. Pernah dengar tak ada benda ni disiarkan di radio ke, di media ke, tentang warga negara asing ni terikat dengan undang-undang, dengan rukun negara ni? Dengan undang-undang memang rukun negara ni. Pandangan saya, Tak pernah dengar? setakat ni belum ada lagi. Kita terlepas pandang ni sebenarnya. Okey, soalan terakhir. Anda semua dah buat kajian lebih kurang 2 bulan lebih lah. Saya minta setiap orang berikan kesan individu daripada kajian ini, kesan daripada diri dia, pada diri anda. Siapa tu? Aliza mula dulu. Apakah kesan dia? Hampir dua bulan. Saya kaji sedikit mengenai etika prinsip rukun negara ni. Banyak juga kesedaran saya tentang 5 prinsip rukun negara yang kita praktikkan setiap hari, yang kita amalkan setiap hari masa kejiranan semua. Jadi banyak beri kefahaman lah tentang saya yang setiap kali rutin yang kita buat mesti kita gunakan prinsip rukun negara tu. Okay. Muhammad Khuzairi dah hilang tak? Di toilet Ada sir. Okey. Silakan Khuzairi. Pada setelah 2 bulan kajian yang kami lakukan, saya dapat rasakan tentang kepentingan rukun negara ni pada diri saya dan masyarakat. Bila kita kurang mengamalkan prinsip rukun negara, perpecahan perpaduan tu mungkin akan berlaku antara masyarakat, antara saya dan orang lain. Lagi Nadia. Pesan. Kesan terhadap diri saya juga, yang apa yang saya nampak sebagai
anak muda lah pada masa kini, kita tak perasan yang kadang-kadang kita terlepas nilai-nilai murni yang wujud dalam rukun negara ni. Contohnya apa yang kita praktikkan, contoh macam kita berkawan, kita lebih pergaulan dengan sesama kaum atau bahasa yang selalu kita gunakan. Benda ni secara tak langsung kita boleh tengok sedikit demi sedikit hubungan sesama rakyat Malaysia pun boleh mengakibatkan perpecahan. Contoh macam andai kata saya terlalu duduk dalam cycle yang hanya ada kaum Melayu saja, mungkin saya takkan tahu isu semasa rakyat, semasa kaum Cina, India dan sebagainya. Saya juga tak memandang serius lah masalah-masalah yang dihadapi kaum lain. Tu pada pendapat saya lah. Okay. Syarawanan. Kesan pandangan saya adalah kita saya kita kena memahami dan menghormati prinsip rukun negara, Encik. Okey. Ringkas dan padat Okey, Amir Azri. Saya pula, bagi saya lah, ada pendapat saya, daripada kajian dan apa semua yang telah kami lakukan, saya lebih memahami dan menghargai 5 prinsip rukun negara tu lah, Encik. Disebabkan kami pun dah tahu pasal apa penyebab berlakunya peristiwa tragedi rusuhan 13 Mei daripada perbalahan politik perkauman sebenarnya, Encik. Daripada bergaduh politik, buat rally, buat perakan apa semua, last dia jadi mencetus keganasan dan membentuk satu tragedi hitam dalam negara kita je. Jadi kita kena mengerti rukun negara dengan lebih mendalam lagi lah supaya kejadian ini tidak berlaku lagi. Okey, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat meminum pagi kalau siapa belum sarapan. Okey, jumpa lagi. Terima kasih, Encik. Terima kasih, Encik.